tak terdayu nak ingat Allah sebab banyaknya nampak benda daripada ingat pencipta. Banyak celik mata dunia belaka. Dunia ni apa? Benda belaka. Kalau tidaklah kerana adanya iman, datangnya Allah SWT menghantar, utuskan Nabi SAW dan para anbiya semuanya untuk memperkenalkan kita kepada pencipta dunia, sudah pasti kita akan nampak dunia itu saja, tak nampak, tak kenal pencipta. Sebab memang dunia benda. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah SWT, sebab tu bermula dengan a'inni, ya Allah tolonglah, ingat kepada Allah. Bagi ingat. Apa ciri ingat? Nikmat. Orang yang ingat, orang tu nikmat. Jadi sebab tu sinonim sepatutnya yang ada sifat bagi orang ingat, orang beriman, orang Islam ni, memang selayaknya digelar Islam tu sejahtera, tu nikmat. Sebab dasarnya ingat. Ingat itu nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwal rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, rafaqkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, dalam segala keadaan yang telah Allah sediakan untuk kita hari ini di dunia ini. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kita mampu menterjemahkan semuanya itu dengan kembali mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketaatan yang paling besar dan paling tinggi itu adalah kita menjadikan kehidupan ini, dunia ini, sebagai alat untuk kita membawa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun kejadian yang Allah jadikan di alam ini yang tidak bertasbih. Semua yang bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Jadi semua yang Allah jadikan ni, makhluk yang Allah ciptakan, semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mana mungkin dengan keadaan dunia kita hari ini melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah datangnya perbahasan untuk kita merungkai, untuk kita menyelami, untuk kita menyingkap kehidupan ini yang mana padanya itu akan ada berlaku ujian yang dinamakan fitnah atau ujian. Adakah dengan dunia ini Allah jadikan membawa kita makin ingat kepada Allah, ingat kepada Khalik, ataupun menjadi penyebab atau asbab terhalang untuk ingat pada Khalik? Akhirnya banyak kita ingat pada makhluk. Ingat pada makhluk ini yang menyebabkan daripada syukur akan berubah menjadi kufur. Sebab tingkatan yang paling tinggi dalam ibadah surah hamba itu adalah beramal dengan ingat Allah. Bila dia tidak ingat, bagaimana dia nak syukur? Sebab tu Nabi SAW ajar doa untuk meminta jadi hamba yang bersyukur itu dengan memulakan dengan kalimah isti'anah. Allahumma a'inni. Isti'anah tu kalau kita dah baca dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu kalau pergi dalam pengajian tafsir, tuan mendalami tentang tafsir Quran, nasta'in itu menunjukkan bahawa kita ni dah tak boleh buat apa-apa dah dengan diri sendiri. Tak ada daya. Tak boleh. Tolong ambilkan air, macam itulah. Nak minum tapi tak larat. Maknanya kalau orang tak bawakan air, tak minum. Macam gitulah terbagi, tolong nak air. Allahu Akbar. Macam kisah baru ni, saudara se-Islam kita diuji di Turki dan Syria, yang gempa bumi tu. Banyak kisah-kisah rupanya daripada situ sebalik tu Allah tunjukkan kuasanya. Dia di sebalik runtuhan terperangkap beberapa hari, bayi selamat, budak kecil selamat, tak minum. Ada yang macam tidur pun ada. Ada yang saya terbaca tu, dia buat kajian tu, budak dia kata ada orang bagi dia air minum. Masya Allah. Maksudnya dia macam Ashabul Kahfi lah tuan-tuan. Macam gitulah. Kita ni duk nampak alam satu je, tapi Allah Ta'ala mentadbir banyak alam. Jadi maknanya nasta'in memang tak ada daya dah, collapse. Harapkan bantuan daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bantuan apa jemaah sekalian? Untuk ingat pada Allah. Memang kalau harap diri kita, Allahu Akbar, tak terdaya nak ingat Allah sebab banyaknya nampak benda daripada ingat pencipta. Banyak celik mata dunia belaka. Dunia ni apa? Benda belaka. Kalau tidaklah kerana adanya iman, datangnya Allah SWT menghantar, utuskan Nabi SAW dan para anbiya semuanya untuk memperkenalkan kita kepada pencipta dunia, sudah pasti kita akan nampak dunia itu saja, tak nampak, tak kenal pencipta. Sebab memang dunia benda. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, sebab tu bermula dengan a'inni, ya Allah tolonglah. Ingat kepada Allah, bagi ingat. Apa ciri ingat? Nikmat. Orang yang ingat, orang tu nikmat. Jadi sebab tu sinonim sepatutnya yang ada sifat bagi orang ingat, orang beriman, orang Islam ni, memang selayaknya digelar Islam tu sejahtera, tu nikmat. Sebab dasarnya ingat. Ingat itu nikmat. Bila gagal dia ingat atas perkara yang sepatutnya dia ingat, maka berubah nikmat menjadi azab. Inna azabi lasyadid. Allahu Akbar. Rupanya nikmat-nikmat ni bukan sebab susah ke apa, sebab lupa. Time susah lupa Allah, azab. Time senang lupa Allah, azab. Bukan sebab susah senang semata-mata, tapi kerana lupa atau ingat kita kepada pencipta susah, pencipta senang. Sebab susah senang tu ciptaan jemaah sekalian. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, maka perbahasan ini kita perhalusinya dalam kaedah mengkaji kehidupan secara khusus, menggunakan kaedah sifat wajib bagi Nabi SAW. Kita kaji kehidupan agar tidak menjadi asbab untuk kita lupa Allah. Agama tu kita ada dah. Semalam mana entah? Semalam kot. Ya, semalam saya Isra' Mi'raj di Semenyih. Semalam ke mana? Saya bagi perumpamaan. Oh bukan, time saya buat talaki, saya ada buat kelas mingguan di Senayan Alam. Kelas dewasa lah, untuk memahami tentang kehidupan ni dengan perspektif kebenaran. Saya bagi tafsir gini jemaah sekalian. Agama ada,
tapi tak pakai agama dalam mentafsir kehidupan. Tak pakai. Ibarat hidup ada, tapi tak pakai agama dalam mentafsirkan kehidupan. Agama ada. Tapi bila melihat susah, dia tak guna kacamata agama. Dia tak pakai spek tu. Spek yang mana cerita Predator tu kan, dia pakai lagi, snap, dia nampak transparent. Dan dunia ni, sifat dunia jemaah sekalian gelap, zulumat. Lampu ni, kita sebab Allah ilhamkan buat lampu ni terang. Matahari, nak tahu dunia macam mana, kubur. Tak ada lampu, elektrik tak ada, apa pun tak ada. Tu dunia, tu cerita. Terang-terang ni sebab Allah bagi ilham lah kita engineer buat lampu ni. Duk kaji berapa sampai 1000 kali kaji, barulah menyala. Kalau tidak gelap kan. Hakikat dunia gelap. Sebab tu ada orang dia stuck. Aku buntu, gelap tak nampak, padahal terang. Terang benderang kan. Apa yang tak nampak? Dia tak nampak apa nak buat. Dalam bahasa Jawa tak boleh nak move forward. Dalam bahasa move on. Bila saya kaji apa move on pula, move forward lah. Kalau move on dia. On benda tak betul, datang lagi. Move forward. Off benda tak betul, forward ke depan. Habis cerita. Yang ni move on tak jadi on, tak bergerak lah. Jadi dia ni ada hidup terang elok, tapi ada orang dia tak boleh nampak. Sebab apa mas sekalian? Sebab ada pandangan yang sepatut kita guna dalam melihat kehidupan yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Apa ujian kita? Nak membezakan hak dan batil. Ujian paling besar tu ujian. Tajuk paper kita membezakan hak dan batil dalam kehidupan. Paper, kalau kita ambil exam ni tuan-tuan, dia exam, pensyarah, semua ni pakat PhD al-Baqarah ni, buat tesis, okey, buat kajian membezakan hak dan batil dalam kehidupan. Okey, macam mana nak bezakan? Buat kajian. Gitulah ibaratnya. Sebab dalam hidup ni bercampur dah. Hak dan batil ni bercampur. Apa maksud hak batil? Yang hak dan batil, contoh. Yang pertama dalam perbahasan hak dan batil, kalau kita tengok kacamata kebenaran, dia sebut agama, apa kaedahnya, itulah kaedah kebenaran. Siddiq yang kita bincang ni. Dan kita masih membincangkan usul yang pertama, perbahasan kehidupan, itulah siddiq, dia benar. Dia tak boleh bincang hidup ni tuan-tuan, bincang open, jenis open ni. Open ni yang banyak aliran yang kadang-kadang hari ni tumbuh macam cendawan tuan-tuan. Dalam satu paper yang saya buat, sambung belajar tuan-tuan, tu kadang-kadang timing tu ada tak ada tu. Sekarang ni alhamdulillah kalau time ada tu ada lah. Sebelum belajar dekat Kuala Kangsar. Isu-isu akidah contemporary, tajuk dia. Guru saya tu Dr. Fuad tu, dia punya buku tebal gini. Dia punya aliran pemikiran sesat tu, Allah, banyaklah rupanya. Sebab cara fikir dia bermula fikir ni kalau tidak dikawal dengan iman ni, dia akan datang satu pemikiran bermula tu, apa dia? Khawarij. Tu start. Kalau bahasa yang kita dengar, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, itu pemikir tu. Dia tak ada panduan. Sekarang kalau moden sikit apa? Sekularisme, liberalisme. Liberalisme tu term, tapi dia liberal tu bubuh dengan Islam. Islam liberal. Liberal tu bebas. Tu start dapat enlightenment, fasa enlightenment. Malah bahasa liber tu daripada Latin. Liber, bebas. Liberal, dia nakkan kebebasan daripada ancaman politik. Tu asal dia. Liberalisme. Dia tak nak kena tindas, kena kongkong ekonomi, kongkong politik, kongkong education, kongkong. Maka datang satu gerakan liberalisme. Tapi yang mengikut liberalisme ini tidak ada asas iman. Lalu dia duk fikir, kalaulah politik boleh liberal, boleh Islam pun boleh liberal katanya. Apakah ni? Maka dia bawa lah konsep liberalisme dalam Islam. Apa jadi? Tu yang datang kata hak sama rata, sama rata, laki perempuan sama. Habis. Dia duk fikir apa? Kod lah. Bebas cara berfikir. Sebab tu dalam hidup ni dia tak boleh bebas. Kita ada, dia panggil apa? Dalam bab itu toleransi. Ada
kita panggil tasamuh. Dia panggil ayat dia itu, boleh kita bertoleransi. Tapi tidaklah dia itu bebas untuk bertoleransi. Perkataan tu cuma sekalian. Dia bukan sewenang-wenangnya kita boleh bertoleransi. Terutama dalam bab usul asas kepada akidah. Dalam bab kehidupan ni jemaah sekalian, wallahi kalau kita perhati baik-baik, ianya melibatkan hampir, boleh kata kalau boleh bagi persentage lah, 100% kehidupan kita melibatkan akidah. Sebab melibatkan qada dan qadar. What's next? Besok apa jadi? Lusa apa jadi? Bila jauh pada akidah, ni pun satu paper yang saya tengah nak buat, insya-Allah doakan tuan-tuan saya ni. Bukanlah nak ni pun, tapi tanggungjawab. Sambung tu sebab tanggungjawab, fikir kena jadikan dia ilmiah. Sekarang ni saya sambung. Saya tulis peranan akidah di dalam menangani tekanan dalam kehidupan bersandarkan soft ni yang kita ngaji ni. Yang dah tahqiqkan ni almarhum lah Tuan Guru Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Soft ni saya dah jumpa kaedah tu. Dalam bab agama ada kaedah dah, Islam dah ada kaedah. Sebab tu agama ni perfect. Siapa pun tak boleh nak gobek dia, nak apa, tak boleh. Tapi yang jadi masalah ni bila bubuh dalam hidup tak ada kaedah. Itu jadi ajaran-ajaran yang sesat banyak tu. Banyaklah nak listkan tadi belum semua tu. Jadi bila tekanan ni, akidah dia rupa kalau kita kaji sungguh-sungguh jemaah sekalian, yang melibatkan penyakit-penyakit moden ni, kita bukan nak menafikan biologi. Memang biologi itu memang benda yang real. Biologi ni badan kita lah. Tapi bila perasaan ni, memang kenapa contoh penyakit masa depan, bila masa depan tak ada keyakinan, apa yang terganggu tuan? Perasaan. Dia bukan penyakit macam penyakit kencing darah tinggi itu. Itu penyakit, tapi perasaan ini boleh mengganggu badan kita. Sebab tu doktor je kena handle. Minta maaf kalau dalam ni ada doktor. Tapi kawan saya doktor juga, bincang-bincang ada, ya betul lah. Bila nafas kita terganggu, apa akan efek? Biologi kita efek lah. Sebab tu kena ada doktor yang handle. Psikiatri, sebab yang melibatkan fizikal. Tapi punca kepada berlakunya itu, kerana dia ada satu sifat kepada diri ini yang dipanggil risau. Ni risau ni. Sebab tu ada satu kes ni yang terbaru lah. Banyak kes lah jumpa saya. Tapi yang terbaru ni hari Khamis minggu lepas, saya ceramah dekat Batu 14 Hishamuddin. Batu 14. Dalam bab ni kita sambung bab diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Ni tajuk kita ni di bawah tajuk diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Ni sebab kita punya pengajian ni dia berterusan, dia berantai dia. Lepas tu tadi tanya kat imam ni, "Imam boleh saya pakai slide?" Kabel lama lagi ustaz. Nanti saya suggestkan pakai HDMI kata. Kok lah. Ni saya tolong suarakan lah. Bolehlah saya linkkan dengan iPad ni. Nanti kita boleh tengok nota ni sambil tu, dan saya boleh buatlah lakaran sikit bagi kita nampak lah perbahasan kita ni. Tak naklah berat pun, tapi cuma nak bagi ada kerangka dia, ada panggil apa topik-topik tu kita boleh sama-sama perhatikan. Nah, jadi dia datang. Saya tajuk waktu tu saya bincang tentang ujian dan masalah kehidupan. Ada tajuk kita. Habis ceramah dia jumpa saya. "Ustaz, terima kasih. Saya sebenarnya pesakit anxiety." Dia cakap, lelaki. Ada penyakit perasaan risau ni, kalau modern anxiety, bipolar disorder, apa lagi perkataan depression. Ni Isra Mi'raj baru ni sepatutnya perkara ini di-highlightkan. Kerana Nabi SAW sebelum Isra, sebelum berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sedang melalui peristiwa yang sekarang ni orang duk ramai melalui. Itulah tekanan perasaan. Tapi Nabi tidak tertekan. Nabi diperjalankan Isra ke masjid tuan-tuan. Ada sebab. Bukan saya datang, tuan-tuan. Allah datangkan. Kita datang hari ini, saya datang, tuan-tuan datang, bukan sebab kita dah ada masa, tak ada masa ke. Sebab inilah hidup kita. Untuk bebaskan daripada penyakit hati. Penyakit hati ni adalah kerisauan.
Bila risau ni tak dirawat, dia akan bawa kesedihan yang melampau, menyebabkan dia akan buat benda-benda yang akan merosakkan diri dia. Sebab tu Allah cepat-cepat bawa terus perjalankan ke Masjidil Haram. Nabi pada kat rumah, patut selesai kat rumah. Kenapa kena pergi masjid? Patut wasi Isra Mi'raj ini highlight kan. Why? Big why. Big question. Kenapa datang masjid? Patut kita buat kata survey, masing-masing tulis. Tengok apa dia punya perspektif masjid. Sedangkan masjid adalah sebagai, orang kata, kalau nak kata healing center, kita boleh rebrand pun masjid ni dengan nama Pusat Pembangunan Kesihatan Jiwa, macam-macam lah. Sebab orang nampak peranan itu, sedangkan Nabi diuji dengan itu. Ni kan cerita Isra Mi'raj pula. Nak kaitkan perjalanan itu jemaah sekalian, Isra dan masjid ke masjid. Al-Haram ila Masjid Al-Aqsa, daripada Masjid Al-Aqsa Al-Haram balik. Rotation, repetition, tuan-tuan, ulang alik ni dipanggil repetition. Bila ada repetition, kalau dalam konsep tenaga, tuan-tuan, dia akan membuahkan satu kekuatan. Dia spark energy. Semua kena, sebab tu jenat TNB tu satu genset dia tu tak boleh berhenti. Repetition, tawah tak berhenti. Kalau berhenti sekali habis. Batu macam mana pun susah ke payah ke, kena datang masjid juga. Sebab Nabi datang. Tengah ada masalah datang. Apa tadi, kalau tak ada masalah, syukurlah. Bukan tunggu ada masalah. Nah. Jadi kawan ni tanya, Ustaz, saya risau. Ada masalah dah. Baguslah. Apa minta? Saya Zuhur tadi asal saya minta doa. Dia rupanya tengah high pressure. Gerak hati dia malam tu. Dia first time nak dengar kuliah pun. Lepas jumpa dia kata, saya lega Ustaz dah. Bagus. Sebab apa lega? Sebab apa yang kita bincangkan tadi adalah tentang kepercayaan dan keyakinan. Betul tidak? Kamu risau kan? Saya tak tahu, sedepan terlampau berfikir, terlampau dia curiosity yang tinggi. Iman ni bukan kata menghalang kita berfikir, tapi membantu kita berfikir dengan waras. Itu iman. Berfikir dengan relevan dia panggil, sehingga membuahkan hasil. Itu orang beriman. Sebab orang beriman ni semua hebat-hebat. Sebagai contoh yang kita duk bahas sifat 20, sifat 20 tuan, Al-Imam Sanusi yang menyusun. Kenapa? Yang menyusun sifat dulu Al-Imam Sanusi, yang mencetuskan beberapa sifat ni daripada dulu lagi. Fiqhul Akbar lagi, kitab besar Al-Imam Abu Hanifah. Sifat-sifat Allah tu dah dibahaskan kat situ. Sebab nak lawan kalau ada golongan Mu'tazilah yang tak percaya pada sifat Allah. Mu'tazilah ni sifat ciri dia tak boleh bahas sifat Allah, kan tak ada. Allah tak ada sifat. Tu Mu'tazilah. Mujassimah pula meletakkan sifat. Dia tentang dalam milah tentang akidah nanti. Ada ceritanya. Jadi Al-Imam Sanusi ni rahimahullah ta'ala alaih, beliau adalah ahli astronomi. Beliau adalah ahli matematik, fizik. Sebab tu kita ni nampak macam sistem kita split atau hati-hati, tapi jangan pisahkan. Kita sepatutnya pisahkan sekadar nak mudahkan pembelajaran, bukan terus pisahkan. Ustaz aliran mana? Saya aliran ini. Cakap saya ni ada tak apa-apa tak? Contoh kan. Alhamdulillah pula saya ada dua aliran. Allah alirkan saya sains dengan agama. Ambil fizik, kimia, admat. Tinggal lagi tak hafal dia jadual chemistry tu. Sambung buat architecture, tu je lah. Agak kalau tak sambung tu sama jugalah. Tak adalah cakap benda-benda macam ni. Bila gabung tu kita pun nampak. Dan Nabi is arkitek. Kalau kata dan bawa kalau Isra Mi'raj memang penuh dengan teknologi pakai-pakai ni. Nabi lebih advance daripada ni. Masa di Baitul Maqdis balik orang Quraisy pun kata, betul ke pergi ni? Gambarkan Baitul Maqdis. Saja nak kena dengan Nabi kan. Dia tak tahu Nabi SAW mukjizat, malaikat buat streaming. Ni baru kita nak Nabi pandai, malaikat streaming terus. Nabi yalah saja nak kena, kita balik umrah. Tiba-tiba kawan, betul kamu pergi umrah? Berapa tiang ada kat Mekah tu? Allah, naya kamu ni tanya soalan gitu. Telefon kawan kat Mekah, Mat, kau call Zat. Pakai handphone. Berapa tiang ada? Ni 1, 2, 3. Dia kan nampak. Dan Nabi tak nampak betul. Tunjuk ni 1, 2, kira terdiam kawan.
Kita naik motor 1200cc, kereta 500 power, tak canggih tuan. Nabi kelajuan cahaya. Lepas tu bila naik tu ingat Nabi, bukan ingat Thailand. Make in Thailand, pergi nak berjalan je. Bawa kena pergi berjalan. Nabi bawa burak pergi mana? Masjid. Modern sains itu adalah benda yang diterjemahkan. Jadi nak mengaitkan bahawa jemaah sekalian, bertepatan dengan tajuk, tak lagi tajuk kita ni, berdiri ni sebenarnya menterjemahkan adalah sifat kekuasaan Allah yang menterjemahkan pada pentadbiran dunia ni. Memanglah manusia, mana ada binatang yang boleh buat bangunan pecahkan langit? Mana ada? Malaikat tak buat, jin pun tak buat sebenarnya. Jin pun tak buat. Dia dibuat atas arahan. Dia mana boleh buat tiba-tiba buat? Siapa mengarahkan jin buat piramid? Bukan jin tiba-tiba buat. Yang mengarahkan manusia. Fir'aun pergi angkat batu, jin pun angkat. Naik forklift invisible. Padahal punya jin angkat. Memang, tapi yang mendesain tu manusia. Manusia ada ciri-ciri yang Allah terjemahkan pada diri manusia. Itulah nyaman yang paling sempurna menterjemahkan itulah bagi Nabi SAW. Sebab tu jemaah sekalian, dalam kita tadi balik pada perbincangan kita tadi, bila kita melihat kehidupan dengan kacamata yang benar, maka di situlah akan adanya panduan demi panduan untuk membetulkan cara fikir yang pertama. Cara melihat itu yang utama. Sebab melihat dan berfikir ini tidak boleh dipisahkan. Sebab itu wahyu yang pertama turun pada baginda Nabi SAW itu adalah Iqra. Iqra. Apa maksud Iqra? Bacalah. Kita tak nak mendalami perbahasan kalimah Iqra tu secara detail. Itu perbahasan tafsir dan balaghah semualah, nahwu semua. Semua kita nak ambil sebagai ibrah. Baca ni secara akal faham, baca mesti pakai mata. Bukan baca pakai mulut semata-mata. Walaupun perlukan bunyi qiraah satu, tapi bila baca mesti nampak, melihat. Kalau bahasa mudah, tak baca ke signboard ni? Orang tak sebut ke signboard ni? Ni no entry, ni tak baca ni. Maksudnya arahannya tengok. Arahan tengok dah sudah pasti. Bila tengok, datanglah sebut sekali biasanya. Sebab tu bila sebut baca, mesti ada bunyi. Tapi bacaan tu dimulai dengan apa? Dengan lihat. Bila melihat, sudah pasti datang satu gerak kerja lain dalam diri ni. Apa dia? Yatafakkarun. Kalau tak berfikir, melihat, tak berfikir, mana dia tak berlihat sebenarnya? Orang yang melihat pasti berfikir, bergerak akalnya. Sepatutnya lah perbincangannya. Tapi kalau melihat tak berfikir, mana tak lihat lah. So orang kadang dia marah, buta ke? Buta, no entry ni. Kena smell tu kawan. Maksudnya tak baca lah, tak berfikir. Kalau buat juga maknanya orang kata akal tak ada. Kena sound direct panggil. Ni tak ada. Bermaksud dalam hidup ni jemaah sekalian, kalau kita rujuk daripada perbahasan yang benar, waktu itu kehidupan manusia penuh dengan masalah. Maka Nabi SAW dipimpin oleh Allah. Ini kelebihan Nabi SAW. Nabi SAW manusia biasa, tetapi Nabi bukan biasa-biasa. Ada perkataan yang selalu saya ketengahkan. Nabi manusia biasa, yakni melalui perjalanan kemanusiaannya, sedihnya, sakitnya, tidurnya, bangunnya. Tapi Nabi bukan biasa-biasa. Sebab apa Nabi bukan biasa-biasa? Kerana Nabi mendapat pimpinan direct daripada Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan wahyu. Ini yang membezakan kedudukan Nabi dengan manusia biasa. Walaupun Nabi itu di kalangan orang biasa. Kenapa Allah pilih Nabi di kalangan orang biasa? Sebab nak praktis, nak tunjukkan cara pada manusia. Nak ngajar. Dia panggil walk the talk. Walk the talk. Jadi Allah perjalankan Nabi SAW itu yang utama sekali, dan Allah mencipta manusia itu utama memang untuk apa? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah aku.
yang telah menjadikan kamu. Jadi dalam kaedah sembahlah aku dalam menjadikan kamu ini, maka perbahasannya dipecahkan kepada ingatlah aku. Maka kalau nak pergi kepada ingatlah aku, bagaimana Nabi terjemahkan? Itulah sifat Nabi yang pertama, jujur. Nabi datang sifat dalam menyampaikan dalam kehidupan itulah mengingatkan. Yakni dalam surah Al-Mudassir ayat 3, lepas Al-Alaq, kemudian turun seterus Wahyu 1 hingga 5, kemudian Al-Mudassir 1 hingga 3. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu datang juga dalam kelasnya lepas saya sentuh kerja manusia, tuan-tuan. Perbuatan manusia ni macam mana? Kalau makhluk lain seluruhnya, kejadian ciptaan yang lain selain pada malaikat, ni kejadian seluruh malaikat, jin dan manusia. Jin dan manusia ni pairing. Okay. Makhluk yang lain, langit dan bumi, semua tasbih. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua ciptaan. Okay. Kalau malaikat, itu surah Al-Baqarah ayat 30. Malaikat jawab. Ketika Allah nak bagi tahu kejadian manusia yang dimulakan dengan Nabi Adam AS. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, malaikat juga, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha. Mula Allah kata, Allah beritahu kat malaikat semua, termasuklah waktu tu jin ada sekali yang dinamakan iblis. Ketika nak jadikan khalifah, malaikat cakap qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti ada pergaduhan, pertumpahan darah? Jadi no wonder lah memang tengok dunia ni macam-macam. Dengkinya, orang bunuhnya, ada dengki sampai bunuh. Sebab apa? Memang kejadian manusia ni dah ada soalan bocor dah. Soalan bocor dah, memang betul. Malaikat Allah rakamkan dan Allah tidak nafikan. Dan malaikat jawab apa? Wa nahnu, tak cukupkah kami? Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Tasbih, tahmid, tambah. Tasbih, tahmid. Ma'ruf je kita faham, subhanallah, alhamdulillah lah. Walaupun kalam wallahu alam bunyi macam mana tak pernah dengar. Tak tahu tentu kalau pernah dengar, ustaz saya pernah dengar malaikat tasbih. Kita jumpa dia. Ni makam lain ni. Dan kalau dia dengar pun dia tak buat pengakuan, dia diam lah. Tak boleh nak reveal benda yang tak boleh nak tentukan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu Allah pun jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Terdiamlah malaikat. Lalu malaikat pun rasa sebab salahnya dengan Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ni malaikat yang baca. Sebab tu dalam kajian lain, kajian lain yang kalau kita kaji tentang iblis kan kita pelik. Kenapa ustaz dia beramal tapi masih buat, akhirnya dia berpaling pada Allah? Kenapa? Sebenarnya iblis ni, ni saya kajian awal lah, belum mendalami lagi, insya-Allah. Dia tak ada ilmu sebenarnya. Dia beramal, dia disuruh. Ilmu tak ada. Hati-hati, sebab tu hati-hati orang beramal tanpa ilmu ni. Tapi tidaklah diwajibkan pada waktu itu, sebab waktu itu disuruh saja buat. Sebab malaikat dah jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat hanya tahu sekadar apa yang diberitahu. Beza dengan manusia. Manusia ni wa'allama adamal asma'a kullaha. Allah bagi ilmu kepada manusia. Summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula.
asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Ayat dia panjang apa? Imam baca tu haula'i in kuntum sadiqin. Malaikat baca balik apanya Nabi Adam sebut, baca. Tu yang dia jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iblis sudah panas. Kenapa Adam pula dapat ilmu tu? Kenapa tak aku? Sebenarnya macam itu. Aku ni api, dia tanah. Dia mula petikaikan kedudukan. Aku ni dia mula hati-hati. Sebab tu dunia ni, oh ya Allah, dia cukup membuatkan kita mempertikaikan. Asal dia dapat lu? Asal bukan aku ke yang ni dulu. Dia mula nampak. Sedangkan yang berhak bagi Allah. Iblis punya dia datang ujian berpasangan, dia gagal lah. Dia mula buat perbandingan diri dia. Bukan dia kata aku banyak amal. Dia tak cakap pun dalam Al-A'raf ayat 13. Allah tanya Iblis, kenapa tak nak sujud kepada Adam lah? Bukan Iblis cakap aku banyak amal. Iblis tak cakap. Dan setakat hari ni pun manusia pun takkan cakap aku banyak amal. Kita takkan kata gitu. Tapi kita akan kata ana khairu minhu. Aku lebih baik pada dia. Sebab apa perbandingan amal ke? Bukan membandingkan amal. Kita takkan banding amal, tapi kita banding kedudukan. Kau ngaji mana? Takat mana? Kedudukan. Background kau siapa? Dia. Ini saya cakap realiti. Sebab kita berdasarkan kajian kehidupan. Azan. Kita bagi lalu azan tu kita pakai kesimpulan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba zidna wa zidna wassalatu ati sayyidina Muhammad wassilatu wa ba'as naqama mahmud allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung sikit buat kesimpulan. Masih membincangkan di bawah tajuk diri menterjemahkan sifat kekuasaan Allah atau diri menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Baik, mulai kisah Iblis tadi, sambung sikit. Maka Iblis ni dia tak nampak keadaan itu. Dia membandingkan dengan diri dia, dan dia sebenarnya tak ada ilmu. Sebab apa? Hati-hati. Sebab tu tuntutan ilmu nombor satu. Ilmu kepala bagi amal. Dia beramal by instruction. Allah suruh ukur, Allah suruh buat. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya'lam tu maksudnya dia beritahu. Buat ni. Berbeza dengan manusia explore. Wa 'allama adama asma'a kullaha. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Terdiam begitu, maka terbasaku. Tabik. Macam orang present, saya tak tahu benda ni. Iblis tak nak mengaku. Sebab bagi dia yang layak dapat ilmu tu. Tang tu dia marah. Terhijab dia daripada melihat. Dia dah kenal Allah dan dia puji Allah, dia zikir pada Allah. Jangan terkejut tuan-tuan. Iblis zikir, sebut nama Allah, puji Allah. Banyak dalam surah, contoh As-Sad ayat 82, 83. 82 Allah rakamkan. Qala fa bi'izzatik. Iblis cakap qala fa bi'izzatik. Berkata Iblis, dengan kemuliaanmu. Nampak? Memang suruh zikir-zikir, suruh sebut-sebut, tapi nak terjemahkan kuasa Allah, Iblis tak boleh buat. Rupanya akhirnya dia sibuk nak musahkan diri dia. Sebenarnya jin dan manusia ini dia ada persamaan dari segi tanggungjawab. Dan dalaman pun sama tapi luaran tidak. Fizikal lainlah. Api kita bukan pada api, tanah dan air mani. Iblis pada api, kejadian lah. Tapi di sudut dalam perasaan, ada fikiran, nafsu, ada. Sebab tu Iblis kenapa dia boleh kacau kita? Sebab dia lebih kurang macam kita, macam gitulah. Dia tahu jin. Dia ni tahu ni, perasaan macam aku lah. Macam gitu. Sebab tu lah dia boleh kacau, was-waskan kita. Sebab dia ada persamaan. Cuma perbezaannya adalah dari segi kejadian dan dari segi kedudukan.
Dan manusia Allah takdirkan menjadi ketua kepada iblis, ketua kepada jin. Oh, itu jam dia tak boleh terima lah, dia marah sungguh lah. Dia waktu tu dia tak nampak Allah maha hebat, padahal dia puji Allah. Macam kita tu, hati-hati kita puji Allahu Akbar, dia puji Allah dah, tapi nak menterjemahkan Allah hebat pada diri kita, kadang-kadang terlupa, terleka. Akhirnya see the leg lah, see the leg terus kata. Mana leg kamu tengok. Ada, macam mana ni jadi ni? See my leg lah dah. Tengoklah brilliant thinking kata. Hilang dah nama Allah dah. Macam itulah bahaya ni mas sekalian. Lepas tu manusia ni sangat cepat terhijab dengan kekuasaan Allah, sebab memang sebenarnya misi besar manusia adalah menterjemahkan kekuasaan Allah, dan iblis gagal bab ni. Dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, dan ingat aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat padaku. Liya'budun liya'rafun, yakni mengenal Allah, menterjemahkan kekuasaan Allah. Sebab tu dalam surah Al-A'raf ayat 17 penutup, iblis ni dia minta lanjut dia punya tempoh mati. Kata kullu nafsin za'iqatul maut, nyawa mati. Jadi dia minta permission ke Allah nak hidup sampai kiamat. Sampai kiamat bukan kaleng-kaleng dia minta. Protect sampai bila jumpa biji. Kalau boleh sampai saya mati ya. Banyak cantik. Nak kena renew ikut ni lesen ikut umur saya ni payahlah. Alang-alang tu renew sampai selagi saya hidup. Berat kamu ni. Iblis minta macam tu. Sampai kiamat tu. Allah Maha Pemurahnya. Allah benarkan. Nampak tak? Tapi bukan cerita nak panjang tu. Ceritanya apa yang iblis buat sepanjang itu. Fokus dia satu, dia buat kerja ni tak? Waktu Icanai tak makan, tidur tak makan, dia tak buat, muak pun tidak, apa pun tidak, tak mengantuk. Tapi iblis buat satu. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 ada jawapan dia. Iblis ni dia akan datang. Dia kata summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Iblis kata, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari kiri, dari kanan, dari kanan, dari kiri. Tengok, memang dia attack kita. Kita under attack sebenarnya 360 all around. Untuk buat apa mas sekalian? Iblis kata kepada Allah, waktu ni dia dengan dialog dengan Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin, engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Dia nak buat kita lupa Allah je. Macam mana dia lupa waktu asal ujian dia dengan Nabi Adam AS. Dia terlupa. Kat situ solat amal sebab dia buat semua tu. Dia nak buat syakirin, dia akan buat kita lupa untuk bersyukur. Yang ni nak membesarkan Allah. Syukur ni kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa menterjemahkan nikmat menjadi taat. Taat yang paling tinggi, afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab itulah dalam ibadah kita lazimi kalimah la ilaha illallah. Juga Nabi SAW pun mengingatkan jaddidu imanakum, dan juga mengingatkan tentang bahagian syirik. Sebab benda-benda inilah yang banyak akan berlaku dalam kehidupan manusia apabila lupa untuk mengesahkan Allah SWT. Ini tugas besar kita dan ujian besar kita juga. Dua-dua sama besar. Tugas besar tu, ujian besar untuk mempertahankan kedudukan diri ini hanya wasilah dalam menterjemahkan kuasa Allah. Tu malam ni kita bincang kat situ. Ada akan datang kita sambung insya-Allah bagaimana kaedah ni. Ada kaedahnya sebagai contoh nanti dalam sifat-sifat yang kita boleh ambil iktibar pada diri, dan bagaimana kita nak kaitkan kehidupan agar kita jangan salah membesarkan. Sebab manusia ni sambungan dia lupa. Wa rabbaka fakabir. Malaikat kejadian yang lain tasbih, malaikat tasbih tahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Manusia tambah wa rabbaka fakabir. Tasbih, tahmid, takbir, tiga-tiga manusia buat. Di situlah menunjuk kedudukan manusia dan membesarkan Allah. Ta'zim, mengagungkan Allah. Tengok kejadian Allah hebat. Nak mengatakan itulah tugas besar bagi seorang khalifah atas muka bumi ini. Baik, itu saja mas sekalian perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam dan menonton dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dengan barakah baginda Nabi SAW, memilih kita semuanya
untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.